Okey, kita teruskan untuk subjek 2D Games Design and Development dengan topik yang ketiga iaitu Phase Analysis User Requirement. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang model-model dalam game design and development punya proses. Ingat lagi tak 4 benda utama yang kena ada dalam proses design and development? Siapa ingat fasa pertama, fasa tentang apa? Kita kena buat apa dulu? Mula-mula kita nak buat games ni, kita kena buat apa dulu? Idea. Ya, untuk dapatkan idea tu kita kena ada analysis. Ya, itu kita nak belajar hari ni. Kita nak kena tengok apa yang sesuai dengan kita punya player, platform apa yang sesuai, game yang macam mana, content yang macam mana, cost yang macam mana. Okey, semua tu dalam phase analysis. Lepas phase analysis kita akan buat design analysis, design punya phase, iaitu kita kena buat storyboard dia, flowchart dia, okey, screen diagram dan juga dari segi sketching karakter dan sebagainya. Dah dapat bahagian design, kita akan pergi kepada development. Okay, proses development, di mana kat situlah kita akan masukkan scripting, coding, okay. Kita akan tag, kita akan guna dia punya feature, step, dia punya orang kata gameplay dia, semuanya dekat bahagian development. And pada fasa yang 4 itu testing. Kita akan testing dalam ahli kumpulan kita je ataupun kita akan testing dengan real user. So pada hari ini kita akan pergi pada fasa yang pertama ataupun aktiviti yang pertama iaitu phase analysis. Dan juga kita nak kenal pasti apa keperluan games tu, terutama sekali untuk kita punya user ataupun player tu. So hari ini kita akan memahami tentang game development requirement dan seterusnya kita akan identify the user requirement for game development. Okey, kalau kat sini kita akan tengok ada 6 goals ataupun 6 benda yang kita kena consider bila kita berada pada tahap awal untuk kita buat games. Okey, goal yang pertama adalah kita akan tengok dari segi dia punya technical goals of your game, iaitu dari segi software dia, platform. Okay, kalau dalam subjek ni ataupun 2D games ni kita kata software yang kita pakai apa dia? Doktor, boleh zoom sikit tak? Oh, tak nampak. Okay, maksud saya, okay, saya jawab soalan saya. Software yang kita nak pakai dalam dalam pembinaan games 2D games ni apa? Unity. Blender. Unity. Software. Lepas tu supportive software, maknanya software yang selain daripada Unity yang kita nak buat, yang kita gunakan untuk edit image ke, untuk masukkan sound ke, apa dia? Visual Studio. Visual Studio. Okay, mungkin kita akan guna Photoshop kan? Software-software macam. Okay, kalau platform pula games kita tu, okay, kita akan guna 2 platform dalam subjek ni, iaitu PC based dan juga mobile. Itu antara technical goals yang kita kena consider dululah untuk kita buat games tu. Goals yang kedua, define dia punya fund, okay? Fund you need for your game untuk kita bina games tu. Okay, fund ni selalunya bukan fund seronok tu, maksudnya fund ni dia punya modal lah. Okay, kalau kita nak bina games tu, okay, selalunya kita memerlukan sumber kewangan. Kalau kita nak buat games yang betul-betul orang kata boleh jual kan, kita perlukan kita kena beli software yang apa kata yang bukanlah yang pirate ke, okay, yang boleh apa tu, kita dapat apa nama istilah ni, saya lupa lah. Kalau yang software pirate ni Crack. crack. Dia mestilah original kan kalau ni. Okey, dari segi licensing dia nanti, dari segi IP, intellectual properties, bila kita dah buat kita punya karakter apa semua tu kena dapatkan orang kata
IP dia, copyright dia, okay, trademark ke apa semua, itu termasuk dalam fund ya. Yang ketiga, team members. Sebab apa team members ni penting? Sebab kita nak bangunkan satu permainan. Memang boleh kita nak buat game tu seorang-seorang. Okay, macam nanti FYP nanti pun kau kena buat games tu seorang-seorang. Tapi kalau sebenar-benarnya, kalau nak membangunkan satu permainan yang betul-betul orang kata complete dan juga balance, dia ada dua dalam members tu. Iaitu dari segi, siapa ingat peranan dari segi apa? Apa? Dia kena dalam team members tu mesti ada yang pandai ataupun mahir dari segi apa? Design, coding. Programming. UX, UI. Yes, dari UX dan juga UI. Yang itu dari segi dia punya maybe estetika ataupun design, dan satu lagi dari segi development tu. Okay? Dua tu kena balance lah supaya dapat menghasilkan games tu yang sesuai, yang orang kata functionable ya. Yang keempat, you could define the metaphorical parallels you hope to achieve in your games. Okay, sebab dalam games ni dia lebih kepada banyak yang macam metafor ya. Kita boleh kadang-kadang kalau dalam filem pun kita akan ada satu naratif lah yang mana kita akan represent kita punya diri tu dalam bentuk avatar kan. Kalau ikon-ikon tu dalam bentuk simbol dan sebagainya. Yang kelima, goal yang kelima, you could define your production timeline goals. Okay, sebab tu pentingnya ada Gantt chart. Pernah dengar tak perkataan Gantt chart? Nah, Maknanya kita nak buat project management tu kita dah setkan tarikh sekian-sekian untuk apa benda kita kena accomplish, kita kena selesaikan. And then bila testing nak dibuat, lepas testing apa yang kita perlu lakukan kalau testing tu ada yang bugs ke, yang mana kita kena fix the error ke kan. Okay, benda-benda macam tu perlu define balik ikut kita punya model pembangunan model games development tu. Tak kisahlah nak pakai waterfall ke, game design life cycle ke yang kita belajar pada minggu lepas, ada banyak jenis tu kan. So dia punya orang kata aktiviti-aktiviti tu base kepada model yang kita pilih ya. Dan goal yang keenam, macam mana kita nak market kita punya games tu. Ada yang melalui social media, okay, ada yang guna apa tu, Steam, okay, platform Steam ataupun Reddit ke, macam kat situ macam mana kita nak pastikan games kita tu boleh dijual. Okay. Pernah dengar game design, game concept document tak? GCD. Pernah dengar tak? Pernah. Game design document, GDD? Pernah. Pernah. Okay. Kenapa pentingnya dokumen-dokumen ni? Kita boleh bagi jawapan. Kenapa pentingnya GCD dengan GDD? Kita nak apa? Kita nak refer balik. Kita nak refer boleh. Kita tu siapa? Team. Team kan? Okay. So pentingnya GCD dan GDD ni adalah sebagai satu alat documentation. Okay, katakanlah kita boleh cakap dengan orang, okay, aku nak buat games ni, design dia macam ni, dia punya karakter bentuk macam ni. Tapi kalau kita tak document kan, esok tanya balik, berubah pula. So benda tu tak fix dan juga orang kata tak formal. Dalam apa-apa projek mesti ada satu dokumen yang formal di mana dalam tu letaknya segala benda idea yang kita dah visualizekan dalam bentuk dokumen. Okay, so dalam menentukan kita punya user requirement, first sekali kita kena tahu kita punya games details tu. Dari segi first sekali apa dia punya purpose of the game. Okay, apa tujuan kita buat games tu? Games tu nak train pasal apa? Okay, this spread of information is great to refer back to
for short snippet of information to help keep you and your team on track. Supaya nanti you ke macam ni. Kita akan keliru apa benda yang kita nak buat kalau kita tak statekan apa purpose of the games tu. Yang kedua, what makes the game different from competing games. Okay, yang ini kalau pernah dengar unique selling point. Maknanya apa benda yang menjadikan games kita tu berbeza dengan games-games lain. Yang mana janganlah bandingkan contohnya PUBG dengan PUBG dengan Candy Crush. Dia adalah satu games yang berbeza kan. Dari segi genre dia berbeza, dari segi target user dia pun berbeza. So kita kena compete yang orang kata sama, lebih kurang sama lah. Okay, familiar pula. Similar punya dari segi genre dia, PUBG ke, okay. Contoh yang paling mudah, okay, kalau ML apa? Mobile Legend kan? Siapa main Mobile Legend? Ada tak yang main Mobile Legend lagi? Ada tak? Siapa main Mobile Legend lagi? Ada. Ramai. Apa games yang lebih kurang sama dengan Mobile Legend? Dota. Dota. So ada orang prefer Dota, ada yang prefer Mobile Legend. Okay, apa yang orang kata macam mana kan Dota datang dulu kan sebelum Mobile Legend kan, betul tak? Betul ke saya kata information ni? Betul. Okay, apa beza Mobile Legend ni yang boleh orang attract lebih kepada dia berbanding Dota? Mobile Legend mudah sikit. Main dekat Platform lain. Yang paling ketara adalah Mobile Legend boleh main dekat phone kan. Orang dah tak boleh nak bawa PC tu kan. Itu salah satu dia punya orang kata different, yang orang kata positive difference lah. Ya. Okay. Yang ketiga, what is the story setting? Perlu ada narrative lah. Story tu tentang apa, game ni macam mana. Yang mana story ni akan drive ataupun akan pandu player ni untuk achieve the goal of the games. Ya. Dan yang keempat, what or who will the player control? Maknanya peranan player tu sebagai apa? Okay, ingat lagi tak 4 jenis kriteria players tu? Siapa ingat? Empat jenis. Ada yang siapa ingat yang empat? Killer lagi, good. Lagi? Apa dia? Evil, socializer. Lagi? Socializer. Satu lagi apa? 4 benda tu. So apa yang dia boleh control, apa yang dia punya role untuk dalam satu-satu games tu, ya. Okay. And then tadi purpose of the games. Sekarang ni objective of the games. Okay. So dalam games tu perlu ada objektif dia supaya player ni dia tahu apa benda yang dia kena achieve untuk win the games. Ya. And then tentukan juga games ni sesuai untuk single player ke multiple player. So bila kita tahu kita punya target tu nak single atau multiple, kita akan consider juga dari segi interaction dia, dari segi dia punya macam mana susun atur dalam games tu yang membolehkan single dan juga multiple player ni bermain. Okay, sebab single player selalunya dia punya orang kata hanya seorang yang hanya boleh control kan. Tapi kalau multiple player ni macam mana dari segi turn dia, dari segi dia punya movement dan sebagainya pun kena tentukan juga. Okay. Yang seterusnya game story. Okay. Dia sama juga yang saya kata macam narrative tadilah ni. Yang macam what is the story setting tadi. Okay. Dalam game story ni, in this section to tell the entire story behind your games. Okay. Selalunya bila ada games ni, bila sesuatu story ni dia ada menimbulkan satu kesan yang orang kata dari segi emotional dan juga kognitif dia. Okay. Contoh, saya bagi contoh satu games yang ada student saya buat. Okay, dia buat pasal macam games yang lost lah. Dia mana dia kena cari satu jalan keluar. Okay. Dia punya narrative dia kalau kita baca sini Vagans, dia macam dalam team ya. Vagans team
had lost 3 members. Dia siap bagi nama Taylor, Sarah and Fox, as they were missing because of their helicopter had been crashed on the way back to the Vigan base. The research had been done by Vigan's organizations that they believe the lost people were stranded in one of undiscovered island. Nama island tu Beach Island. Okay. Vigan team had sent 16 members to find 3 of them, but unfortunately, the number of the team had been decreasing days by days. Still, the only one who is survived, Lucy. Okay, Lucy. Then does Lucy succeed to bring back her lost friends home? Kat narrative ni kita tahu objektif games ni adalah untuk cari untuk apa? Apa orang kata matlamat Lucy ni? Cari kawan dia. Cari kawan dia, nak selamatkan kawan dia untuk cari jalan pulang balik. Okay, so dekat sini agak-agak games ni genre apa? Adventure, platformer. Adventure, kan? Dan dia punya genre adalah maze. Okay, di mana kita cari jalan kan? So dia adalah maze. Okay. And then tadi game story. Seterusnya game inspiration. Okay. Game inspiration ni selalunya bila macam kalau kita tengok movie lah. Maknanya movie ni mesti ada inspired daripada cerita mana-mana. Sama juga dengan games. Bila kita bina games tu, kadang-kadang kita kena dapatkan satu ataupun 2 reference yang mana dia ada boleh kita combinekan ataupun kita manipulate ataupun modify untuk jadikan game kita sendiri. Okay. Game inspiration is to help game designer and developer to grasp the game concept. Okay, selalunya kita jarang lah orang yang buat games ni dia tak tengok mana-mana. Maknanya dia hanya rasa dia terus boleh buat sendiri. Tak, dia mesti ada inspirasi daripada games-games yang sedia ada ataupun ada sumber-sumber yang dirujuk. Ya. Yang kedua, to help people to visualize the game ideas. Semestinya lah kadang-kadang kita boleh cakap, aku nak game shooter tembak-tembak. Tembak-tembak yang macam mana? Mungkin macam Counter Strike kan? Mungkin macam PUBG, macam tu. So dia ada, bila kita ada satu reference tu, means kita boleh visualize the idea. The inspiration can get from movie, okay? Movie, photograph, music video or other games. Okay? Historical background inspiration such as ancient folklore, urban myths and mythical creation. Ni kadang-kadang sebab kalau bila kita tengok satu-satu games tu, dia punya environment, world tu, kita kata cantik ni, dia boleh buat ukir-ukir. Mungkin inspirasi dia daripada tanah Jawa ke. Okay, kalau games tu ada macam ala-ala Korea punya background ke. Benda-benda cerita adalah orang kata satu-satu games tu nampak estetik dia lagi cantik, dan juga kalau dari segi dia punya gameplay dia tu kita boleh tengok dari segi dia punya movie ataupun music video dan sebagainya. Okay, contohnya satu games ni yang student juga buat. Okay, dia kata dalam GDD dia, dalam game design document dia kata I am using the retro game pixel art as my game's art style. The environment of my games were pixels art and it looks like it's coming from an old games. Dia buat game inspired from the games yang lama-lama, retro games ya. This kind of art style is also influenced by the game To The Moon. Siapa yang pernah tengok game To The Moon, macam ni. Yang ini adalah game yang dia bina, yang dia buat, tapi inspired from game yang sebelah kiri ini. So nanti korang buat game pun mesti ada inspired by apa. Ada combination lah. Barulah kita nampak games tu nampak lagi menonjol. Okay. Unique selling point. Unique selling point ni maknanya apa benda keunikan dalam games kita tu yang different ataupun berbeza daripada orang lain. Ataupun nama pendek dia USP lah. USP are a common sales technique in the pitching of games to potential stakeholder.
containing the attention of the media for publicity or selling the game to the customers. Means kat situ bila kita cakap pasal games kita mudah kita game saya ni unik sebab game saya ni adalah saya ni adalah bersifat education yang macam mana, yang mengikut silibus subjek yang terkini. Benda-benda macam itulah yang menyebabkan games kita ni berbeza dengan orang lain. Okay, USP ni tak semestinya dari segi game mekanik dia sahaja yang perlu berbeza. Mungkin juga dia boleh dari segi art style dia, okay, content, okay, contohnya kalau dalam Hunger Games ni, kalau games ni kita faham, kita tahu Hunger Games ni adalah satu filem, okay, dan juga satu novel. Kadang-kadang orang yang mungkin orang yang main games ni dia tak perlu pun baca novel dan juga tengok filem untuk main. Tapi kepada sesiapa yang memang dia peminat kipas susah mati kan, hard dive fan filem ni, dia mesti akan terasa tertarik untuk main games ni sebab adanya Hunger Games punya karakter tu, dia akan rasa part of the character dalam filem ni. Okay, itu orang kata kelebihan atau unique selling points yang kita kena consider dalam pembikinan ataupun dalam reka bentuk games ni nanti. Okay, dari segi player pula, of course kita kena tentukan target player. Kita boleh kategorikan player ni ada yang kids, ada yang adults, okay, ada juga permainan yang jenis semua orang boleh main. Okay, maknanya tak kisahlah macam tua ke muda ke. Okay, tapi dia kena ada ciri-ciri dia yang berbeza lah. Tak boleh lah kita kata semua orang boleh main permainan yang sama. Betul tak? Okay, and then game platform. Okay, platform saya katalah ada yang guna PC, guna mobile ataupun yang jenis kena pakai virtual reality punya platform. Okay, yang itu pun kena tengok. Game genre yang kita dah tengok, strategi, maze, puzzle, tengok yang mana sesuai dengan kita punya target player dan juga game platform kita. Hardware and software. Okay, hardware and software ni penting supaya games yang kita buat tu nanti support by kita punya device tu. Kadang-kadang kita ni tak mengukur baju di badan sendiri. Kita punya plan nak buat games yang betul-betul orang kata perlu database yang besar, kena ada multiplayer, tapi hardware and software kita tak support. So tak boleh nak bina juga. Okay. Cognitive dan juga physical capabilities yang kita belajar dalam interaction design tu lah. Okay, cognitive tu dari segi dia punya pemikiran, tahap level pemikiran dia. Physical tu pula dari segi dia punya keupayaan, dia punya anggota badan, sama ada sesuai ataupun tak sesuai. Dan last sekali player characteristic. Okay, yang 4 jenis player punya karakter tu tadi, dan juga player punya traits. Ada yang suka cabaran, ada yang suka main berbaskan goal, ada yang sukakan orang kata for leisure. Iaitu pun kita kena tentukan berdasar untuk kita buat games yang sesuai. Okay, bila kita dah dapat benda semua tu, apa benda keperluan game player, agak-agak cara yang mudah untuk kita buat dapatkan maklumat tu macam mana? Siapa boleh bagi idea? Jadi kalau kita nak dapatkan maklumat tentang games yang kita nak buat untuk kanak-kanak, siapa yang kita perlu tanya? Kanak-kanak. Okay, first kanak-kanak tu of course kan kita buat lah, kita macam sembang-sembang dengan dia, kita tanya, oh suka tak kalau game ni macam ni, suka tak warna macam ni, kan? Selain tu? Mak bapak. Yes, good. Ibu bapa dia, sebab ibu bapa yang selalu dengan kanak-kanak ni, kan? Dan dia pun boleh tengok, dia boleh detect, anak dia suka main game ni sebab games ni ada ciri-ciri yang macam mana, ada music yang menarik ke, yang sampai anak dia boleh hafal lagu tu. Kan, kau boleh tengok kan games yang budak-budak boleh hafal dia punya lagu kan. Okay, selain daripada ibu bapa, kanak-kanak lagi?
Akan siapa? Mungkin pengasuh dia kan, cikgu-cikgu yang ada kat pusat-pusat tadika tu. Sekarang dia pun banyak gunakan game untuk pengajaran dalam dekat tadika tu juga. So target sekarang ni, target korang sangat besar dah. Bukan hanya orang kata kanak-kanak tu saja. Okay? So untuk kita dapat, lepas kita dapat semua maklumat-maklumat tu, perlu adanya kita kena define kita punya project timeline. Okay, sekarang ni kalau ikutkan project sekarang, kita ada lebih kurang berapa minggu lagi untuk minggu 14. Sekarang ni minggu ke berapa? Keempat. 10 minggu lagi. Okay, so ada 10 minggu. So lepas ni masing-masing dalam grup kena bincangkan model apa nak kena guna. Okay, and then dekat sini kalau kita, dia ada macam-macam bentuk gancak ni. Ada yang bentuk macam belah kiri ni, ada bentuk belah kanan ni. Contohnya kalau belah kiri ni, dia dah sediakan apa benda dia punya task dan juga deadline dia. Okay, dan contohnya web ni untuk research dulu, buat analisis daripada 1 Mei hingga 2 Mei. Maksudnya 2 hari je dia ambil masa untuk buat research. Okay, sampai dan juga dekat sini dia akan tengok, dia akan letak siapa orang yang bertanggungjawab dekat dalam satu-satu task tu. Okay, kalau yang belah kanan ni pula, dia ikut fasa, konsep, pre-production, production dengan post-production. Dan dekat bawah ni ada macam-macam task kecil-kecil lah. Kalau testing tu, ada dibuat testing UAT, ada testing unit test, bug fixes dan sebagainya. Tapi yang kat sini dia kurang sikit sebab kita tak nampak dia punya tarikh. Tarikh tu penting juga supaya kita detect lah, contohnya minggu keempat ni kita nak buat pasal analisis je. Okay, minggu kelima kita nak buat design pula. Dan sampailah minggu ke-14 untuk presentation. Okay, so ini adalah perkara-perkara yang penting dalam fasa analisis. First, kita kena analisis dari segi kita punya pengguna dan juga kita kena analisis dari segi kita punya games yang kita nak bina tu nanti. So clear tak? Clear tak apa yang kita bincangkan ni? Clear. Yang saya terangkan ni? Okay, so good. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan.